Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So habislah para pembangkang ya, kaki-kaki ponteng yang tidak hadir, tidak datang ke parlimen ya, apabila Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul membuat kenyataan hari ini mereka bakal memotong allowance kepada kaki-kaki ponteng ini. Ini adalah kenyataan panas ya daripada Speaker Dewan Rakyat. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan gambaran sepenuhnya kenyataan daripada speaker ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ahli Parlimen Ponteng berdepan potong allowance Johari ulas cadangan undang-undang. Jadi ini antara kenyataan terkini ya daripada Speaker Dewan Rakyat ya, yang menyatakan dan menegaskan wakil rakyat harus ke parlimen untuk menjalankan tugas. Jadi ahli parlimen yang tidak menghadiri sesi parlimen tanpa alasan yang sah berdepan pemotongan allowance menurut cadangan undang-undang baru, kata Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Beliau berkata undang-undang itu perlu kerana wakil rakyat harus ke parlimen untuk menjalankan tugas masing-masing. Menurut Johari lagi, undang-undang sedia ada memperuntukkan penggantungan bagi ahli parlimen yang tidak menghadiri 6 sesi berturut-turut. Jadi saya beri peringatan kepada semua ahli parlimen, kamu dipilih untuk ke parlimen, jadi kamu mesti hadir mesyuarat. Jadi lain pula ya, kalau sebelum saya teruskan, lain pula kenyataan daripada Presiden Lebay PAS. Katanya ya, parlimen ini bukan sekolah, tidak wajib untuk datang, sedangkan sebenarnya sudah termaktub ya di dalam peruntukan di dalam parlimen untuk hadir. Tapi jawapan alasan yang diberikan oleh Lebay PAS, entahlah sahabat semua, otaknya tu sudah miring agaknya. Jadi Speaker Dewan Rakyat juga berkata, kami sedang tunggu rang undang-undang itu yang mungkin akan dibentangkan pada hujung sesi parlimen ketiga, katanya kepada pemberita ketika melawat DUN Pulau Pinang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi YB Azalina Othman pada Mac memaklumkan RUU itu sudah 90% siap. Katanya beberapa sesi libat urus diadakan sepanjang tahun 2023 hingga 2024, melibatkan pemegang taruh seperti Speaker Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, Setiausaha Kedua-dua Dewan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Kewangan, Jabatan Pegawai Negara serta Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Dalam pada itu juga Tan Sri Johari mengingatkan ahli parlimen untuk menyelesaikan pemeriksaan kesihatan masing-masing menjelang 13 November agar mereka dalam keadaan sehat untuk bertugas. Jadi ini untuk menangani masalah kesihatan lebih awal. Jika wakil rakyat asik meninggal dunia, maka keadaan akan jadi rumit dengan pilihan raya perlu diadakan, katanya. Tambah lagi, beliau diberi kebebasan penuh untuk bertindak tanpa arahan Perdana Menteri sejak memegang jawatan Speaker 2 tahun lalu. Johari juga berkata, ahli parlimen, ahli pertubuhan termasuk parti politik menjadi Speaker Dewan Legislatif adalah satu yang boleh diterima selagi individu tersebut tidak memegang sebarang jawatan. Okey, katanya kalau jadi ahli selagi tidak pegang jawatan, katanya. Kata Johari ya, beliau adalah juga sebagai ahli Parti Keadilan Rakyat. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Untuk saya sangat setuju ya dengan perkara ini, supaya bagi sesiapa yang tidak hadir, memberikan alasan parlimen ini bukan sekolah dan sebagainya, dan apa yang sedang diusahakan oleh parlimen Tan Sri dan juga YB Azalina bakal membentangkan ya usul ini adalah satu yang terbaik, kerana rakyat membayar gaji mereka untuk melakukan, untuk menyuarakan suara hati keluhan rakyat di kawasan masing-masing. Tetapi kalau mereka asik ponteng dan sebagainya, di mana lagi suara rakyat itu didengar? Itu dia pandangan saya. Dan sebelum saya akhiri, satu lagi perkara yang agak mengejutkan kita ya, apabila satu kes mahkamah KP Laut diarah cuti. Itu antara kenyataan terkini ya daripada Menteri Pengangkutan yang berkata Halim Ahmed tidak akan melapor diri untuk bertugas sehingga kes dihadapinya selesai. Itu antara kenyataan YB Internal Law. Dan Ketua Pengarah Laut Halim ya, Ketua Pengarah Laut Halim Ahmed diminta bercuti
mengambil kira prosiding undang-undang terhadapnya selepas dituduh di Mahkamah Session Shah Alam minggu lalu kerana memperdaya sambil berpegang kepada prinsip tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah. Menteri Pengangkutan Lok Siu Fu berkata, protokol perkhidmatan awam mengkehendaki beliau untuk mengosongkan pejabat sementara. Dan sementara kes itu berlangsung di mahkamah, beliau tidak akan laporkan diri untuk bertugas, katanya kepada pemberita selepas pemeriksaan bas pelancong di stesen Jabatan Pengangkutan Jalan Sepanjang Lebuh Raya Karak, Kuala Lumpur. Lok juga berkata demikian mengulas sama ada Halim digantung tugas selepas minta dibicarakan minggu lalu kerana memperdaya pendahulunya 4 tahun lalu. Halim pada ketika itu Setiausaha Bahagian Maritim Kementerian Pengangkutan didakwa memperdaya Ketua Pengarah Laut ketika itu, Baharin Abdul Hamid, enggan mengeluarkan surat dikatakan daripada Kementerian Pengangkutan. Surat bertarikh 27 Oktober tahun 2020 didakwa menyatakan Menteri Pengangkutan ketika itu memutuskan tempoh syarikat perkapalan yang diberikan pengecualian menghantar minyak grade berat di perairan Malaysia perlu dikekalkan mengikut tarikh diluluskan. Insiden itu didakwa berlaku di Ibu Pejabat Jabatan Laut di Pelabuhan Kelang 27 Oktober tahun 2020. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksian kerana menipu yang memperuntukkan hukuman penjara 5 tahun, denda atau kedua dari sekali jika sabit kesalahan. Jadi itu antara satu perkembangan yang menarik yang sedang hangat juga diperkatakan ya di media sosial ketika ini, sahabat-sahabat semua. Dan yang pertama tadi berkaitannya dengan pemotongan allowance sekiranya tidak hadir. Dan sebelum itu, satu lagi yang menarik yang baru kita terima berita ini, apabila Tokmat ini akan mengetuai delegasi Malaysia ya ke mesyuarat tergempar OIC. Jadi apakah isu atau kaitan perkara ini? Yaitu Kementerian Luar Negeri berkata mesyuarat itu akan membincangkan jenayah kependudukan Israel berterusan terhadap rakyat Palestin, pencerobohan serta ancaman Israel terhadap kedaulatan Iran. Menteri Luar Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat tergempar jawatan kuasa eksekutif di peringkat Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Jeddah, Arab Saudi. Kementerian Luar dalam kenyataan semalam berkata, mesyuarat itu yang diusulkan Palestin dan Iran akan membincangkan jenayah kependudukan Israel berterusan terhadap rakyat Palestin, pencerobohan serta ancaman Israel terhadap kedaulatan Iran. Mesyuarat itu juga akan dipengerusikan oleh Menteri Luar Gambia sebagai pengerusi sidang kemuncak OIC yang ke-15. Menurutnya, pernyataan Muhammad dalam mesyuarat itu akan memberi peluang kepada Malaysia untuk mengecam sekeras-kerasnya pembunuhan beramai-ramai dan kemusnahan besar-besaran di semenanjung Gaza oleh rejim Zionis, termasuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Tehran beberapa hari yang lalu. Dan ini juga menandakan komitmen Malaysia terhadap perjuangan rakyat Palestin, dan Malaysia menyokong penubuhan negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berdasarkan sempadan Perah 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. Selain itu, Malaysia juga menyokong kemasukan negara Palestin dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai anggota penuh menurut kenyataan itu lagi. Jadi ini antara perkara-perkara yang sedang berlaku ya di dalam negara kita maupun keterlibatan negara Malaysia ya dalam peringkat antara-bangsa. Jadi tahniah kita ucapkan ya juga kepada Speaker Dewan Rakyat. Saya percaya untuk memotong allowance yang ponteng ke Dewan Rakyat ini adalah satu perkara yang ataupun berita baik ya untuk rakyat di luar sana. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun gangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.